76 tahun RTM terus unggul. Yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi 1 Syawal 2 Mei 2022. Saya Indi Reza Rohadian. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Sambutan Aidilfitri seluruh negara kembali meriah. Sikap orang ramai yang terus ambil langkah pencegahan kendiri dipuji. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. 1 Syawal tahun ini kembali meriah selepas 2 tahun terbatas ekoran pematuhan SOP COVID-19. Bermula pada 11 pagi, masjid dan surau dipenuhi jemaah bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri dengan mengerjakannya dalam keadaan saf rapat. Di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bersama-sama dengan rakyat menunaikan solat sunat Aidilfitri. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan isteri Datin Seri Muhaini Zainal Abidin. Begitu juga Barisan Menteri dan Timbalan Menteri. Di Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama jemaah lain di Masjid Ubudiah Kuala Kangsar. Sultan Nazrin tiba kira-kira pukul 8.40 pagi disambut Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sa'rani Muhammad, Barisan Exco Kerajaan Negeri dan beberapa orang kenamaan lain. Di Kedah Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dan Sultanah Kedah Sultanah Maliha Tengku Arif berangkat menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Zahir Al-Usta. Ketibaan baginda disambut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama lebih 600 rakyat termasuk kanak-kanak di dataran istiadat pekarangan Istana Negeri di Arau Perlis. Baginda diiringi Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail serta Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man. Di Pulau Pinang pula, Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak dan isteri Toh Puan Sri Khadijah Muhammad Noor tiba di Masjid Negeri Pulau Pinang 8.40 pagi bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama kira-kira 5,000 jemaah. Turut hadir Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor. Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Al-Ismaili, Bandar Baru Pasir Pekan, Tumpat. Baginda yang berjubah coklat dan berkopiah bersama Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob serta lebih 2,000 jemaah mendengar khutbah yang disampaikan Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Di Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin turut menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama-sama masyarakat sekitar di Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, Ladang, Kuala Terengganu. Turut berangkat Yang di-Pertuan Muda Terengganu diiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Sementara itu, pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama jemaah di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh. Keberangkatan baginda disambut Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail dan Barisan Pentadbir Negeri Pahang. Di Johor, solat sunat Aidilfitri dihadiri kira-kira 1,000 umat Islam di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, Johor. Solat diketuai Imam Besar Johor, Imam Mahadzir Abdan, disertai Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi serta Barisan Kepimpinan Negeri. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Diraja Tuanku Munawir Seri Menanti. Hadir bersama Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun.
Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam menunaikan solat sunnah Aidilfitri bersama hampir 3,000 jemaah di Masjid Al-Azim, Bukit Palah. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Solat dipimpin oleh Imam Besar Masjid Negeri Datuk Muhammad Hashim. Di Labuan, lebih 3,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Jami' An-Nur. Solat sunat diimamkan Imam Masjid Jami' An-Nur, Muhammad Syukri Yaakob, yang juga menyampaikan khutbah Aidilfitri bertajuk Raikan Aidilfitri, Raih Redha Ilahi. Di Masjid Jami' Kuching, Tuan Yang terutama Pahin Sri Abdul Taib Mahmud turut bersama dengan lebih 5,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidilfitri. Hadir sama Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bersama Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sarawak, Mufti Sahibus Samahah Datuk Kipli Yassin, yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS Datuk Misnu Taha. Ya, sementara itu yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berangkat ke Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri bersama jemaah menteri dan perwakilan asing di Istana Negara. Majlis turut dihadiri Perdana Menteri dan jemaah menteri. Turut hadir Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Majlis yang dihadiri kira-kira 800 tetamu turut disertai Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim, yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Antara perwakilan asing yang hadir adalah dari Turki, Singapura, Amerika, Azerbaijan, Australia, New Zealand, Bangladesh, Pakistan, Ireland dan Kanada. Tetamu lain yang turut dijemput adalah veteran ATM dan polis diraja Malaysia, ahli sukan veteran, ketua orang asli serta aktivis sosial. Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri ini merupakan kali pertama diadakan di Istana Negara selepas 2 tahun negara dilanda pandemik COVID-19, dengan kali terakhir diadakan pada 2019. Saudara, dikabarkan aliran trafik di beberapa lokasi di Lebuh Raya Plus kenderaan masih lagi bertali arus apabila ramai yang masih lagi membuat perjalanan pulang ke kampung sejak pagi tadi. Baik, untuk perkembangan terkini aliran trafik, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Persada Plus ketika ini. Akila, teruskan. Baik, terima kasih Andy dan Hazel di Angkasa Puri. Baiklah saudara, sementara anda sedang menikmati kelazatan rendang dan juga lemang di rumah, saya di sini berada di Persada Plus untuk memberikan perincian mengenai aliran trafik Plus. Kita terus saja ke skrin yang pertama, iaitu tapah kilometer 333.5. Jika anda jika anda dapat saksikan di sini, keadaan Lebuh Raya sedikit sesak, namun saya difahamkan ia adalah atas faktor jalan yang mendaki. Dan seterusnya kita bergerak pula ke kilometer 195.4, iaitu dari Air ke Jasin juga agak sesak sehingga 3 kilometer, dan ia adalah disebabkan faktor jalan yang berbentuk bottleneck. Kita beralih pula ke Kulai kilometer 26. Berlaku juga kesesakan di situ, namun keadaan masih terkawal dan saya difahamkan ia adalah di atas faktor yang sama, iaitu faktor jalan yang mendaki. Begitu juga di Gua Tempurung kilometer 305.4, iaitu dari Tapah ke Gopeng, dan ia merupakan atas faktor yang sama, iaitu faktor melalui kawasan mendaki di Gua Tempurung. Baiklah saudara, walaupun perayaan kali ini perayaan yang sangat unik, yang sangat ditunggu-tunggu, penuh dengan keterujaan selepas 2 tahun kita tidak dapat meraihkan perayaan bersama keluarga tercinta, dan dikejutkan pula dengan pengumuman raya awal sehari, namun jadikan ia satu perayaan raya yang untuk diingati sehingga akhir hayat kita. Dan ingat, jadikan
raya dan juga kepulangan kita kali ini, kepulangan yang diraikan yang memberi 1000 kegembiraan kepada ibu bapa. Jangan jadikan ia sebagai kepulangan yang diratapi. Jadilah pengguna yang bijak dan berhemah. Saya kira itu sahaja daripada saya, Fatih Akilan Nur Azli di Persada Plus. Kita menuju pula ke R&R Sungai Buloh bersama dengan Audi. Silakan Audi. Terima kasih Akila. Hari ini keadaan trafik lebih lancar berbanding semalam walaupun ada kawasan yang mengalami kesesakan sementara juga, terutamanya menuju ke utara. Pihak Plus telah berkongsi informasi kepada saya mengenai keadaan trafik semalam dalam keadaan trafik yang tinggi di mana dianggarkan sebanyak 1.7 juta kenderaan telah memasuki lebuh raya. Kerana ini menjadikan trafik bergerak perlahan di mana kawasan terutama, kawasan-kawasan yang mendaki dan laluan dua lorong terutamanya yang menghala ke utara maupun selatan, ianya seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, ramai menjagakan perjalanan yang lebih lama untuk sampai ke destinasi terutamanya ke utara. Seperti mana yang saya katakan tadi, hari ini keadaan trafik lebih lancar berbanding semalam walaupun ada kawasan yang mengalami kesesakan sementara yang terutamanya menuju ke utara. Plus juga menyarankan supaya merujuk keadaan kepada TTA Plus dan aplikasi Plus Apps untuk merancang perjalanan serta Waze atau Google Maps sebelum memasuki lebuh raya. Kepada anda yang ingin pulang ke desa maupun berhari raya, periksa kenderaan anda terlebih dahulu dan juga rancang perjalanan anda. Pandu, cermat, jiwa, selamat. Dan kita kembali ke Angkasa Puri bersama Andy dan juga Hazel. Baik, rakan-rakan pelapor di lokasi, terima kasih untuk perkongsian itu tadi. Saudara, berita perdana berehat seketika, kembali selepas ini. Aku Ayat, ini kisah keluarga aku. Kerajaan memutuskan supaya sempadan negara dibuka pada 1 April 2020. Waalaikumsalam. Jom balik, Noni. InsyaAllah kita berkumpul. Baguslah kalau balik. Syukur, biduk lalu keluarga bertahun. Keluarga Malaysia yang dikasihi. Dah 2 tahun kita tak jumpa. Jadi ada tugasan khas untuk kau. Kalau tugasan khas tak selesai, tak ada gaya. Keluarga Aluk siapkan lodeh, keluarga Angah rendam, keluarga Uda ketupat dan keluarga Uteh siapkan serunding kelapa. Syaratnya kena buat cara tradisional. Gunakan pokok kelapa nan sebatang. Kalau bukan keluarga penyambung warisan, siapa lagi? Jangan ngelat. Selamat berjuang, keluargaku. Okey, santai dah. You nak cek sama agak? Tak jauh Awak dah nak bahasan kan? Kena ikut resipi mak. Betul lah tu. Saya ni bang. Harga keluarga Malaysia. Tapi ini tak jual. Tak semua benda kita boleh beli. Kalau anak-anak saya datang nak beli barang berasaskan pokok kelapa, jangan dijual. Saya nak dia gunakan cara tradisional dari pokok kelapa nan sebatang. Nikmat berkeluarga tiada gala-ganti. Rangkum semua, cungkil kebersamaan. Baru dan lama, sama-sama beri makna. Tengok ni, lidi ni sebatang. Senang je patah. Kalau kita kumpul, macam itulah. Kalau bersama, kita jadi kuat. Yang susah pun jadi sedap. Betul kata ibu. Pupuk kebersamaan, baru keluarga Malaysia. Macam ni. Di kesempatan ini, saya sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh keluarga Malaysia yang beragama Islam walau di mana anda berada. Raya Keluarga Malaysia, Syawal dirahi, nikmat disyukuri. Maaf, zahir dan batin.
bertemu kembali. Saudara, seterusnya kita mahu mendapatkan perkembangan aliran trafik menuju ke negeri-negeri di Pantai Timur bersama rakan setugas Delilah Kadir yang sudah bersedia di Plaza Tol Gombak. Baik, Delilah, teruskan perkongsian anda. Baik, terima kasih Hazel dan juga Andy. Baiklah, saya kini sedang berada di Plaza Tol Gombak bagi mengikuti keadaan trafik di sini sempena dengan perayaan Aidilfitri. Ini termasuk di Lebuh Raya KL Kara ataupun KLK dan juga Lebuh Raya Pantai Timur LPT 1 iaitu di bawah kelolaan Aneh Berhad. Dan untuk pengetahuan anda, keadaan di trafik di sini ketika ini adalah lancar dan untuk pengetahuan anda, pertambahan kenderaan sebenarnya telah berlaku pada malam tadi dan sepanjang hari ini sebelum pukul 8 malam ini keadaan trafik agak perlahan ya. Ini didorong oleh pertambahan kenderaan bermula pada malam tadi selepas pengumuman perayaan Aidilfitri diumumkan. Dan juga antara kawasan-kawasan yang sesak ataupun trafik perlahan sepanjang hari ini berada di KLK adalah sebelum Tol Plaza Gombak arah timur iaitu di kilometer 23.7 ke 35.5 dan untuk pengetahuan anda, ini menghala dari Gombak ke Genting Sempah, manakala di LPT 1 keadaannya agak lancar di kedua-dua arah. Ini sebenarnya apa yang kami dapat maklumat daripada pihak Aneh Berhad, ini didorong oleh kebanyakan trafik perlahan ini berlaku di kawasan KLK yang mana orang ramai bergerak dari ibu kota menghala ke LPT 1. Jadi kebanyakan trafik bergerak perlahan berlaku di sepanjang Lebuh Raya KLK. Dan untuk pengetahuan anda, antara kawasan-kawasan yang trafik perlahan bermula dari pukul 3 petang sebenarnya, 3 petang dan juga 4 dan juga 5 petang sebelum mencecah 6 petang. Antara kawasan-kawasan trafik perlahan berlaku di sepanjang Bukit Tinggi menghala ke Lentang dan juga Karak ke Jabur. Walau bagaimanapun Karak ke Jabur ini walaupun kenderaan banyak namun masih lagi lancar ya. Dan pada pukul 6 petang sebenarnya keadaan kenderaan sudah pun mula lancar. Ini berikutan orang ramai telah pun pulang ke kampung halaman masing-masing, sama ada sudah pun tiba di kampung halaman ataupun ada di antara mereka yang ingin membuat perjalanan pada malam ini ya. Dan ini berikutan menurut Aneh Berhad, ini berikutan trend balik kampung yang dilakukan bermula pada 29 April lalu ya. Dan kadar kemalangan sebanyak 14 kemalangan berlaku di sini, walau bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dicatatkan. Dan bagi kami berterima kasih kepada pihak Aneh Berhad iaitu Puan Nazimah Muhammad Razi, Pengurus Besar Kanan Ketua Aneh Berhad. Dan juga untuk pengetahuan anda, keselamatan dan juga kelancaran trafik di sini juga didorong oleh kawalan keselamatan oleh tim Selamat 1822 BSPT IPD Gombak. Terima kasih kepada Ketua Polis IPD Gombak dan juga Ketua Bahagian Siasatan Trafik IPD Gombak. Dan juga bagi anda ingin membuat perjalanan ke kampung halaman pada hari ini, pada malam ini, anda boleh mengikuti cadangan waktu perjalanan Hari Raya Aidilfitri 2022 melalui Twitter iaitu di LPT Traffic ataupun Facebook Lebuh Raya Pantai Timur. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Seketika ini kita kembali bersama dengan Hazel dan juga Andy. Silakan. Delilah Kadir, terima kasih untuk perkongsian itu. Bagi anda yang telah berjaya dan selamat sampai di destinasi, tahniah saya ucapkan. Dan kepada yang sedang merancang untuk pulang ke kampung, jangan lupa untuk top up touch and go. Andy, kalau tak nanti tersekat pula di palang tol. Orang lain pun sampai tertekan. Betul. Baik, apapun perayaan sememangnya mengikat perpaduan dan keharmonian. Kesempatan menyambut Hari Raya Aidilfitri wajar digunakan untuk memupuk perasaan muhibah dan persaudaraan. Namun sejauh mana perayaan benar-benar mampu memupuk semangat perpaduan keluarga Malaysia? Kita ikuti laporan Fahmi Zaidi. Kemeriahan sambutan perayaan Aidilfitri
Penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam sambutan perayaan khususnya Hari Raya Aidilfitri mencerminkan budaya toleransi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Ia sekaligus menyemarakkan lagi semangat keluarga Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat anda keluarga Malaysia. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Selamat Raya Aidilfitri buat seluruh keluarga Malaysia. Saya Dr. Sufian daripada Primer Cerang Klinik Kota Damansara ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga Malaysia. Saya Raya Musan mengucapkan selamat Hari Raya. Saudara Perdana Menteri memuji sikap orang ramai yang terus mengamalkan pencegahan kendiri dalam mengekang wabak COVID-19. Meski pemakaian pelitup separuh muka di kawasan terbuka tidak lagi diwajibkan, namun masih ramai yang mengambil langkah berjaga-jaga. Tapi saya lihat sewaktu saya datang tadi, ramai yang datang berjalan kaki ke masjid. Jadi masih lagi memakai mask. Bermakna rakyat masih lagi berhati-hati dan menjaga dan mengawalkan diri untuk kesihatan diri dan anak dan keluarga masing-masing. Ya, jadi alhamdulillah lah kita walaupun diberi kebebasan tidak terlalu terbuka bebas dan masih lagi berhati-hati. Beliau berkata demikian selepas solat sunat Aidilfitri di Masjid Wilayah Persekutuan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh keluarga Malaysia. Syukur kehadrat ilahi kita masih diberi peluang untuk menyambut Aidilfitri pada tahun ini walaupun perjuangan menentang pandemik COVID-19 masih belum tamat. Fasa peralihan ke endemik bukanlah satu titik untuk kita alpa dengan budaya norma baharu yang telah kita amalkan. Sentiasalah patuh dengan SOP yang ditetapkan. Raikan Syawal dengan selamat. Menyaksikan berita perdana. Hazel, meski kita sudah memasuki 1 Syawal, namun ramai warga kota yang masih mencuba nasib untuk mendapatkan tiket bas bagi pulang ke kampung halaman pada saat-saat akhir. Kita lihat ragam mereka melalui wartawan Aisyah Hisham yang meninjau Terminal Bersepadu Selatan TBS. Cuba nasib lah sebab semalam ada orang bagi tahu dekat kaunter, dia kata besok kena datang balik lah pukul 9 macam tu. Itu yang kita bergegas lah. Saya memang macam terkejut lah kan, tak jangka sebab saya pun beli tiket pun last minute. Lepas tu perasaan tu memang sedih. Saya dah beli tiket hari ni, patutnya dah beli semalam. Tapi tak tahulah pula kan hari ni raya. Tiba-tiba dah macam ni kita mencuba nasib lah kan. Dah tak tahu nak buat macam mana, betul tak? Sebab ialah kira macam sebab dah booking awal-awal kan tiket. So memang dah rega sikit lah kat situ. Cuma macam sedih lah sebab first raya dekat dalam bas. Bagi warga kurang upaya, Muhammad Azlan Shah Syafuddin, dia sememangnya sudah bersiap sedia untuk segala kemungkinan yang berlaku. Saya dah standby, dah bersedia untuk beberapa kemungkinan lah. Tapi saya memang plan untuk balik sehari sebelum raya sebenarnya. Tapi raya hari Isnin kan, jadi saya pun itulah raya dalam bas lah sekejap lagi. Dalam keterujaan kita menyambut Aidilfitri, keselamatan perlu dititikberatkan dan sentiasa menjadi keutamaan. Walaupun telah banyak kelonggaran yang telah diberikan oleh kerajaan, tidak bermaksud kita harus terus leka. Patuhi SOP setiap masa. Aisyah Hisham, Berita RTM. Eratkan jalinan silaturahim di hari Lebaran. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir bagi meraihkan hari yang mulia ini bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri di Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2022 pada 8 Mei 2022 mulai pukul 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Laman Sari, Kompleks Sri Perdana, Putrajaya.
Semua yang hadir perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP terkini semasa fasa peralihan ke endemik dan digalakkan memakai pelitup muka serta mengamalkan penjarakan fizikal. Perkhidmatan bas percuma ke majlis disediakan. Sila layari portal dan media sosial Jabatan Perdana Menteri untuk maklumat lanjut. Raya Keluarga Malaysia. Syawal diraih, nikmat disyukuri. Keluarga Malaysia. Tahun 2022 ini adalah momen indah dan bermakna buat kita semua susulan peralihan ke fasa endemik mulai 1 April 2022 lalu. SOP yang semakin longgar dan pembukaan pintu sepadan membuatkan perayaan dapat disambut serta diraihkan dengan lebih meriah bersama insan tersayang. Dalam masa sama, jangan kita lupa pada mereka yang kurang bernasib baik. Kepada anda pengguna jalan raya, jadilah pengguna yang berhemah. Ingat, pandu cermat sampai selamat. Saya dan seluruh warga Kementerian Pengangkutan Malaysia serta agensi-agensi di bawahnya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya umat Islam. Maaf zahir dan batin. Temu kembali, saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan. Rakan penyampai Syairul sudah pun bersedia. Teruskan, Syai. Silakan. Baik. Atlet negara boleh peroleh pingat emas melebihi sasaran. Barisan skuad futsal lelaki ke Sukan C diumumkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi sukan malam ini. Atlet negara diyakini mampu memperoleh pingat emas melebihi sasaran pada Tamasya Sukan C yang akan berlangsung bulan ini. Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, ia tidak mustahil dicapai dengan syarat mereka fokus dan bersemangat. Saya kira pesanan daripada saya untuk mereka memberi persembahan yang terbaik mereka akan mereka pamerkan dalam kejohanan yang akan datang. Saya harap seluruh rakyat Malaysia dapat bagikan sokongan penuh, sokongan padu kepada semua atlet kita. Kita doakan mereka bebas daripada kecederaan dan jika itu berlaku, saya percaya sasaran kita akan kita perolehi dan tidak mustahil untuk kita memperbaiki sasaran itu dengan membawa pulang lebih daripada 76 pingat emas. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Hari Raya bersama atlet negara sebelum berlepas ke Hanoi. Sambutan itu juga bagi memberi semangat dan motivasi kepada para atlet yang tidak dapat pulang ke kampung halaman. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu kagum dengan semangat kental yang ditunjukkan jaguh berbasikal trek kebangsaan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang yang baru menjalani pembedahan akibat masalah jantung. Atlet terbabit menjalani pembedahan jantung yang mengancam nyawa 21 April lepas di Australia. Datuk Seri Ahmad Faizal memaklumkan Datuk Azizul Hasni merupakan taruhan utama negara untuk Sukan Olimpik Paris 2024. Ketika ini, atlet dengan julukan The Pocket Rocketman itu menunjukkan pemulihan cukup baik untuk kembali meneruskan latihan dalam masa beberapa bulan lagi. Saya kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh beliau dan yang paling saya kagum ialah setelah pembedahan, beliau telah menunjukkan recovery yang cukup hebat. Dalam masa, saya ingat tak sampai 3 hari, beliau telah mampu untuk berjalan dan dalam masa seminggu beliau telah pun dibenarkan untuk pulang ke rumah. So recovery yang telah dibuat oleh yang berbagi Datuk Azizul Hasni amat mengagumkan dan kita doakan beliau segera sembuh dan dapat segera menjalani latihan.
Semalam, Datuk Azul Hasni mengumumkan menjalani pembedahan jantung di Hospital Epworth Richmond, Melbourne. 16 pemain futsal lelaki yang akan menggalas tugas skuad negara pada Tamasya Sukan Si Hanoi bulan ini diumumkan. Berdasarkan senarai itu, 14 pemain daripada skuad 16 yang dibawa ke Bangkok bagi menghadapi kejuaraan futsal AFF 2022 pada awal April lalu dikekalkan. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerusi muat naik di Facebook. Dua pemain baru dipanggil adalah Syed Azad Daniel, Syed Nasir dan Akil Khalis Adli Kairos. Acara futsal di Sukan Si akan dijalankan secara format Liga sepusingan dari 11 hingga 20 Mei ini. Malaysia akan membuka tirai saingan berdepan Thailand pada 11 Mei, diikuti aksi berikutnya bertemu Vietnam, Indonesia dan Myanmar. Semua perlawanan berlangsung di Stadium Tertutup Hanam. Skuad futsal lelaki negara terjadual terbang ke Ho Chi Minh City, Vietnam esok bagi menghadapi beberapa perlawanan persahabatan sebelum ke Hanoi Ahad ini. Susulan kejayaan skuad bawah 23 tahun B23 kebangsaan menundukkan pasukan B23 Filipina semalam. Ketua Jurulatih Kebangsaan Brad Maloney menyifatkan kemenangan itu sebagai petanda positif menjelang Sukan Si Hanoi. Maloney memaklumkan aksi persahabatan tersebut diadakan bagi melihat keserasian selain melihat kombinasi dalam kalangan pemain. Beliau akui semua pemain menunjukkan kualiti permainan yang baik. Dalam perlawanan secara tertutup tanpa penonton tersebut, kawalan permainan skuad negara tampak lebih seimbang dengan kehadiran beberapa pemain termasuk penjaga gol Kuala Lumpur City FC, Muhammad Azri Abdul Ghani. Skuad negara mencipta jaringan pada babak kedua permainan hasil sepakan percuma Nik Akif Syahiran Nikmat pada minit ke-53. Kegembiraan pasukan diserikan lagi dengan gol kedua dijaringkan Muhammad Faiz Amir Runizar pada minit ke-65. Aksi terakhir perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 2 di Stadium UiTM Shah Alam itu menyaksikan skuad negara mencatat keputusan 2-0 selepas aksi bertemu Timor Leste B23 pada Jumaat lalu dan diikuti Filipina B23. Skuad muda Harimau Melaya akan terbang ke bumi Vietnam Rabu ini bagi menghadapi saingan Sukan Si. Majlis Olimpik Malaysia MOM masih meneliti permohonan Konfederasi Sepak Takraw Malaysia MSC untuk menjadi ahli gabungan badan induk tersebut. Presidennya Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria menegaskan pihaknya tidak mahu tergesa-gesa membuat keputusan bagi mengelak perkembangan sukan berkenaan di peringkat akar umbi terjejas. Menurutnya, perkembangan sepak takraw di peringkat kebangsaan harus diberi fokus sebelum beralih ke peringkat antarabangsa. Kita dah terima dari segi permohonan mereka, tapi sebagaimana yang saya katakan bahawa proses untuk kita menerima sebagai ahli gabungan mengambil masa kerana kita ada lembaga eksekutif kita ada ahli majlis kita. Proses ini sedang berlaku dan kita juga melihat yang paling penting ialah terhadap perkembangan sukan tersebut bukan di dunia tetapi khususnya perkembangan sukan itu di negara ini. Hari ini kita ada MSC, kita ada PSM, kita melihat keadaan itu dengan teliti dan kita akan buat keputusan dalam sedikit masa lagi. Beliau menasihatkan Persatuan Sukan Tanah Air supaya tidak berpolitik ketika menerajui sesebuah badan sukan. Pembangunan sukan perlu diberi perhatian agar tidak menjejaskan bakat di tanah air. Arena sepak takraw negara dibelenggu krisis apabila Persekutuan Sepak Takraw Asia menyingkirkan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM sebagai ahli gabungan mereka tahun lalu. Isu mengenai dua badan induk kebangsaan belum lagi selesai dengan MOM. Dilapor masih mengiktiraf PSM sebagai ahli gabungan. 11 atlet terdiri daripada 9 lelaki dan 2 wanita mengambil bahagian dalam kejohanan Deaflympic Games yang berlangsung sehingga 16 Mei ini di Caxias do Sul, Brazil. Kontingen diketuai Presiden MSDEF iaitu Ong Shin Wen.
Turut mengiringi 18 pegawai termasuk pengurus, jurulatih, ahli fisioterapi dan pegawai Majlis Sukan Negara. 5 jenis sukan disertai kontingen Pekak Malaysia iaitu badminton, olahraga, karate, basikal lebuh raya dan basikal bukit. Atlet karate V. Yila Maran diberi penghormatan sebagai pembawa jalur gemilang kontingen Malaysia pada upacara pembukaan yang berlangsung semalam. Saudara, berikut ucapan sempena Aidilfitri oleh Menteri Belia dan Sukan serta Barisan Atlet Negara. Kita saksikan. Kami, atlet non-ball Malaysia dari Birmingham ingin mengucapkan My name is Sibel from Malaysia Wushu team and I would like to wish everybody a Selamat Hari Raya Aidilfitri. Please support the Malaysia team in the upcoming SEA Games. Assalamualaikum, saya Siti Rahmah binti Muhammad Nasir, atlet pijat silat Malaysia. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, saya Reza Musyabi bin Wasofian, atlet 10 meter lari berpagar. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama kepada isteri dan anak saya yang berada di Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Saya Muhammad Al-Jufri bin Jamari. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Jangan lupa untuk terus menyokong kami di Sukan SEA Hanoi Vietnam nanti di saluran RTM. Sedara edisi Sukan 1 Syawal 1443 Hijrah bersamaan 2 Mei 2022 berakhir di sini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dari meja Sukan Berita RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Bertemu kembali. Dianggarkan 57,000 penumpang menggunakan pengangkutan udara melalui KLIA dan KLIA 2 hari ini. Ia melibatkan 160 penerbangan domestik dan antarabangsa di KLIA dan 110 penerbangan di KLIA 2. Laporan Rufina Mary Ambrose. Menurut Pengurus Persakanan Malaysia Airports Holdings Berhad, Muhammad Arif Jaafar, pihaknya bersedia dengan beberapa langkah bagi memastikan kelancaran penerbangan dengan jumlah penumpang yang tinggi. Semua kaki tangan kami di lapangan terbang akan bertugas dengan kapasiti penuh pada setiap shift dan pihak operasi terminal akan sentiasa memantau kelancaran pergerakan penumpang terutama semasa proses mendaftar masuk. Bagi penumpang memandangkan hari ini adalah 1 Syawal, kepulangan mereka ke kampung halaman kali ini adalah dengan berpakaian baju raya. Sebenarnya tak expect pun raya jatuh pada hari Senin sebab saya dah book tiket bulan 3 lagi.
Sebab harapan macam dapatlah buka puasa sama dengan family semua. 2 tahun kan kita tak dapat raya proper. So tahun ni macam dapat balik jumpa family. So tu yang pakai siasat. Saya sepatutnya balik beraya memang hari ni. Tak sangka pula hari terkejut tiba-tiba raya semalam balik hari ni kan. Tapi sedih tu memanglah sedih sebab planning nak raya. Saya sepatutnya hari ni lah tapi dah hari ni raya kat sini. Tapi tak apa. Janji kita dapat satu keluarga juga kat sini. Gembira jugalah. Tentunya raya pertama dekat rumah lah, dekat Kota Baru. So, tapi anyways, selamat hari raya jugalah. So, tak ada masalah lah untuk saya. Balik jugalah. Gembira lah. Dah lama tak balik kampung. Anak saya pun dah daripada lahir sampai sekarang dah umur 2 tahun. So, first time dia balik kampung lah dekat Kelantan. Sebenarnya memang saya yang terakhir lah untuk balik ke kampung halaman. Sebab saya kan daripada Sabah. Macam saya cakap tadi, saya ingatkan besok Hari Raya. Jadi orang lain pun semua dah sampai. Mereka pun tak expect yang hari ni Raya kan. Saya pun sama lagi lah, saya tak expect. Jadi selamat Hari Raya lah untuk semua rakyat Malaysia. Suasana di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur hari ini masih terkawal walaupun dipenuhi dengan ramai penumpang. Selepas pengumuman semalam, ramai yang tidak menyangkakan raya akan disambut pada hari ini. Namun perasaan mahu pulang beraya bersama keluarga itu masih ada. Semoga semua penumpang selamat sampai ke destinasi masing-masing untuk merayakan Lebaran ini. Rufina Mary Ambrose, Berita RTM. Sementara itu, Polis Kontingen Johor mempertingkat pemantauan dan rondaan di kawasan perumahan sempena Aidilfitri. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, fokus rondaan di kawasan perumahan disebabkan risiko kediaman yang ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa oleh pemilik. Di total memang kita ada tumpuan pihak trafik khasnya dan begitu juga di kawasan-kawasan perumahan unit URB, unit ronda motosikal dan juga MPV akan buat pemantauan yang rapi kerana memandangkan mereka meninggalkan rumah dalam keadaan tergesa-gesa. Mungkin dari segi keselamatan mungkin ada kecuaian dan tak apa, kita akan pastikan rumah mereka selamat ditinggalkan. Beliau ditemui semasa majlis rumah terbuka di kediaman rasmi Ketua Polis Johor di Johor Bahru. Hazel, lagu raya kesukaan ada? Oh, banyak sebenarnya tapi saya tak ingat tajuk. Tak ingat tajuk, ingat lirik je saja. Lirik saja. Apapun, lagu raya sememangnya sudah menjadi pelengkap untuk sambutan perayaan. Ia bagai satu keperluan untuk membangkitkan mood lebih-lebih lagi kepada para perantau. Tidak menolak lagu Malar Segar yang terus mendapat tempat, namun peredaran masa turut menuntut pembaharuan terhadap lagu raya yang dekat di hati generasi masa kini. Kita ikuti laporan wartawan Aisyah Yatim. Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Hari Raya kuliah. Aidil wal faizin Sifu industri muzik Dato' M. Nasir mengakui untuk menghasilkan single raya bukan sesuatu perkara yang mudah pada masa kini, memandangkan pendengar mempunyai cita rasa yang tinggi terhadap genre yang akan dibawa. Semua lagu yang raya yang sedap semua dah dibuat. Sudah dibuat, dah tak ada apa. Dah macam dah habis modal lah kita nak cerita apa lagi pasal raya. Nak buat melodi apa lagi, melainkan kalau sekarang kita buat melodi baru, cara baru, dan mungkin orang lama yang suka pada lagu-lagu lama ni akan marah. Tak suka. Nak kena tahu apa tu raya, nak kena rasa macam mana, apa tu raya, suasana raya tu macam mana, dengan nostalgia dia, dengan keramaian, kerayaan dia. Itu dari segi budaya, dari segi agama pula tu ada lagi. So dia nak kena combinekan tu semua. Bagi penyanyi nombor 1 negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza, penghasilan lagu raya yang berpotensi untuk menjadi malar segar terletak kepada penciptanya. Lagu raya ni bukan setiap
setiap bukan setiap masa kita boleh dengar, hanya masa bulan raya kan. Dan dia sangat istimewa. That's why lagu-lagu raya ni kalau betul lah kena dia punya irama dia, mood dia, sebenarnya mood je raya ni. Kena mood dia dengan lagu yang senang orang nak nyanyi sama, memang boleh jadi evergreen lah. Meskipun begitu, masih ada lagu baharu yang mampu memberi kesan mendalam kepada masyarakat dengan lirik dan melodinya. As a person yang memang suka klasik, I really prefer old songs lah. But kalau nak tengok dari sudut yang realistik, kita berada di generasi yang baru. Obviously kita kena ikut segala yang melalui arus pemodenan lah, senang cerita. So I think classic songs will always be classic. And lagu baru ni kita tetap kena bagi peluang lah untuk lagu-lagu baru datang masuk ke industri. Lagu Raya Mala Segar terus menjadi siulan dalam membangkitkan semangat dan juga nostalgia Hari Raya. Pelbagai elemen positif yang diterapkan dalam sesebuah lagu itu pasti membuatkan seseorang terbuai ketika mendengarnya. Tidak kira lagu baharu maupun lama, ia pasti mempunyai nilai tersendiri. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Aisyah Yatim, Berita RTM. Baik, majoriti umat Islam di Malaysia, termasuklah kita, semalam terkejut, panik dan macam-macam lagi perasaan. Betul, Andy. Memang ramai yang bersilat di dapur sepanjang malam tadi kerana tidak menyangka 1 Syawal jatuh pada hari ini. Sama-sama kita saksikan ragam-ragam ini dalam paparan hashtag. Pada hari Isnin. Baik, inilah antara ragam rakyat Malaysia menerusi video yang dikongsi para pengguna TikTok. Sebaik saja tarikh 1 Syawal diumumkan semalam, satu keluarga kecoh gara-gara pelbagai kelengkapan dan juadah hari raya belum lagi sempat dibuat. Dan ini pula niatnya sudah baik tetapi malangnya lain pula yang terjadi. Seorang pengguna TikTok @Afiq membantu menggosok baju Melayu bapanya. Bagaimanapun, dek kerana setrika terlalu panas baju Melayu itu berlubang. Berdasarkan ruangan komen, dia memaklumkan telah memberikan baju Melayunya kepada bapanya sebagai ganti. Baik, ini juga tentang baju raya tapi mengenai haiwan peliharaan si comel. Dalam perkongsian rakaman yang dimuat naik dalam TikTok, memaparkan busana istimewa buat si bulunya. Saudara, berita perdana edisi 1 Syawal berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri, patuh SOP ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Sememangnya virus yang tidak kelihatan masih ada di sekeliling kita. Untuk itu terus amalkan kawalan kendiri agar kita semua kekal selamat. Dengan itu, selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh umat Islam di Malaysia. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.